Mi, baju-baju kotor semua Mi tak ke mana? Dah basuh dah? Ada kat belakang tu. Mi ingat lepas Mi lap meja ni baru nak cuci baju. Tak apa Mi, lepas ni Mi tak payah basuh lagi baju Lah, dah kenapa pula? Memang selalu Mi yang cuci kan? Tak apa Mi, lepas ni tak payah buat dah. Kita dah ada tukang cuci. Siapa pula tukang cuci? Belakang Ha. Lengoh sini ha. Macam tu? Buat sini sikit Okey. Ni, lagi. Dua drama berbeza dan dua pendekatan yang cukup berbeza yang digunakan oleh anak lelaki dan juga anak perempuan. Kalau anak perempuan ni dia lebih kepada sentuhan fizikal, urut mak, picit mak dan sebagainya. Tapi anak lelaki dia jual kata-kata dia. Terus menang hati ibu ataupun hati ayah. Itu yang dikatakan sweet talker tu. Mungkin ada dalam kalangan tetamu-tetamu kita hari ini sweet talker sebenarnya. Kita tak tahu. Jadi kita hari ini nak bawakan 3 tetamu istimewa yang sama-sama akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan siapa pandai ambil hati ibu dan ayah. Anak lelaki ataupun anak perempuan. Ini dia satu-satunya tetamu wanita kita hari ini. Ya. Syirah Zikri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi jemput Syirah hari ini. Terima Rasa kasih, berbesar Siti. hati sangat. Terima kasih kembali. Tiba-tiba behave Tadi lain. Sebenarnya kita ada pelakon yang sedang meningkat namanya. Yes. Safwan Meningkat. Nazri, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Hebat, hang. Kita pun ada juga perunding motivasi yang juga merupakan selebriti. Amin Idris. Apa khabar Cik Amin? Alhamdulillah. Ceria studio kita pada hari ini. Dengan topik kita pada hari ini, siapa yang lebih pandai ambil hati ibu dan ayah. Biasanya orang kata kalau anak sulung, dia lebih independen dan berdikari. Kalau anak bungsu, dia lebih manja. Adakah karakter-karakter macam ni yang boleh kita kaitkan dengan cara mereka ambil hati ibu bapa dia, Encik Amin? Manusia ni dia bukan macam kita urus kayu ke besi ke dinding. Dia ada karakter-karakter dia. Betul. Biasanya dalam buku saya Magnet Diri saya ada buat lebih kurang ada 28 karakter manusia secara umum. Tapi kalau saya sebut 28 overrun lah kita. Saya highlight antaranya. Pertama dipanggil si kulit betik. Yang jenis oversensitif. Kan betik kalau jatuh bukan setakat kulit je koyak. Ngedidih koyak. Jenis mudah koyak. Yang kedua dipanggil si mulut laser. Ada anak yang jenis cakap lepas je. Dia tak kira lah siapa, dia cakap je suka hati dia. Ada juga dipanggil si diam ubi. Dia senyap tapi ada benda dia pendam. Ada sesuatu yang dia simpan. Ada juga yang jenis panggil batang kayu. Tak ada perasaan. Muka relax je kan. Kena maki, kena marah, gitu je. Kena puji, gitu je. Tapi dia sayang. Dia tak pernah tunjuk pun dia sayang kat mak ayah dia, tapi dia sayang. So saya sebut ini sebagai antara highlight karakter-karakter anak-anak yang ada. Sebab tu salah satu kesilapan besar ataupun saya namakan sebagai dosa besar dalam parenting ialah bila ibu bapa membanding-bandingkan antara adik-beradik. Kau ni tak macam kak kau lah. Kau ni tak macam abang long lah. Dengan kita buat macam ni, kita telah mengkoyakkan emosi anak-anak. Yang menyebabkan mungkin yang seorang tu rasa terpinggir, seorang tu rasa terlebih. Okey, satu lagi yang saya nak jawab soalan tadi ialah ibu bapa dengan anak-anak, kalaulah dia ada match dari segi karakter tadi, kebetulan mak pun jenis sensitif, anak pun jenis sensitif, orang Kelantan kata dia kacik je. Kacik elok. First time dengar kacik ni. Dia ada satu lagi ialah ibu bapa bila dah makin berusia dia akan tengok dua faktor. Pertama achievement, kedua keakraban. Kalau anak tu jenis achievement dia tinggi, dia akan lebih dengar cakap. Tapi percaya atau tidak, kadang-kadang ada juga anak yang achievement dia tak tinggi pun, belajar dia tak tinggi sangat. Tapi dia dengar cakap anak dia. Kerana apa?
sebab dia akrab dengan mak bapaknya. Penting sebenarnya untuk kita lihat karakter anak-anak itu sendiri dan bagaimana pula dari segi keakraban Ya, ibu betul. dan juga ayah dengan anak-anak. Berbalik kepada Syiha. Syiha memang kalau kita tengok sangat rapat dengan ibunya. Betul. Tapi kalau difikirkan dari segi nak memikat ataupun ambil hati ibu ini, selalunya orang akan kaitkan anak perempuan ini dia selalu beli jiwa dengan lebih kepada menunjukkan mereka ini banyak beli hadiah ataupun sentuhan fizikal macam disebut tadi, murut dan sebagainya. Betul. Kalau Syiha sendiri, bagaimana cara Syiha sendiri pikat hati ibu? Okey, macam Syiha mungkin sekarang ni ramai orang tengok Syiha lebih akrab dengan mak Syiha kan. Tapi sebenarnya waktu arwah abah Syiha masih lagi ada, Syiha memang rapat dengan arwah abah. So memang close sangat. Mungkin orang kata selalunya orang nampak anak perempuan akan rapat dengan ayah, anak lelaki akan rapat dengan ibu. Kan? Sebab saya rasa mungkin masing-masing tahu macam mana nak handle. Sebab kalau perempuan dengan perempuan selalunya sensitif dengan sensitif dan sebagainya kan. So sekarang ni memang Syiha sangat close dengan mak Syiha. So apa yang Syiha buat adalah kita sebagai anak ni kalau kita dah orang kata daripada kecil kita dah tahu ataupun diajar macam mana cara untuk bertanggungjawab dan kita tahu macam mana nak kasih sayang dengan mak, automatically kita akan tahu apa yang mak kita suka dan apa yang tak suka. Dan apa yang paling penting, Syiha dengan mak kita orang tak ada langsung rahsia di mana dia merupakan satu-satunya orang yang paling Syiha selesa, paling Syiha rasa selamat untuk Syiha luah segala-galanya. Dan untuk Syiha nak ambil hati mak dan hati mak orang-orang lain juga benda yang sama. Apa yang orang-orang yang lebih berusia tahu. Bila nak ambil hati mak saya? Sempat jual. Dia selit lagi. Ini nampak tapi takut bikin film lah. Syiha bagi hint. Faham tu. Okey, boleh I teruskan? Okey, Assalamualaikum mak, apa abang? Okey, kan. So, macam Syiha dengan mak Syiha sendiri kan, memang betul. Kak, memang Syiha selalu urut sebelum tidur tu, mesti tanya, mak, lengoh tak kaki? Lengoh lah main-main nak urut. Belajar lah mula-mula dengan mak lah, tak kahwin lagi. Nanti lepas kahwin mak betul pula. Kan? So selain itu kita boleh, orang kata apa, kita tahu apa yang mak kita suka. Contohnya kalau mak kita suka tudung. So maybe kita try bagi something surprise untuk dia. Sebab bagi Syiha, mak dengan ayah ni, diorang tak perlukan kita bagi yang mahal-mahal, yang lebih-lebih. Duit bulan beribu-ribu, tak perlu. Tapi cukuplah sekadar ingatan pada ibu bapa kita. Itulah yang saya cuba terapkan. Itu kalau Syiha kalau apa memang suka bagi hadiah ya. Bila dengar, saya rasa yang dengar ni bukan ibu Syiha perut dia je yang sejuk. Mungkin perut ibu. Sebab dari tadi dia macam takut mendengar kan. Safa sempat lambat. Bergetar. Kalau Safa macam mana pula ya? Sebab sangat rapat, tahu memang sangat rapat dengan ibu dan ayah. Tapi dalam masa yang sama juga suka musik. Suka musik, yes, betul. Macam saya Anak ke berapa? Saya anak ketiga daripada sama. Banyak persamaan apa dia? Banyak teruskan. Ada satu lagi saya anak lelaki seorang lah dalam family. So apa-apa memang Seorang hero ni. seorang hero lah, apa-apa tanggungjawab saya lah. Tapi hubungan saya dengan mak ayah saya every night mesti call lah, on call. Tak pernah lagi lah macam seminggu tak call, selalu call, selalu tanya khabar macam tu. Walaupun soalan yang sama setiap hari. Walaupun betul? Tapi macam Syiha tadi, Syiha cakap lebih rapat dengan arwah abah kan. Kalau Safa lebih rapat dengan ibu ke? Sama je. Sama. Macam apa rahsia semua saya share. Kalau ada girlfriend baru pun saya share. Girlfriend Dengan baru? dua-dua. Alamak. Contohlah. Cepat sangat tu. Bukan maksud saya nak cakap benda apa-apa pun kecil-kecil pun saya cerita dengan mak ayah saya. Mak tak sangka Mak Safwan sesporting itu. Adakah awak memaksa pada mulanya? Yes, mak saya bukannya minat sangat pun buat video macam ni. Sama proses paksaan tu. Mungkin dalam hati minat sebenarnya. Kerjaya saya, itu tempat saya cari makan. Betul, itu tempat saya punca rezeki saya. Jadi mak saya pun support lah dalam bidang video-video ni semua. Lepas tu cuba paksa Syiha pula. Sis, thank you lah. Memang nak abang tu tadi. Sis dah abang. Okey. Pemuda jalan. Dan kalau tidak, Safwan ni bukan kawan-kawan je. Dia suka usik, mak ayah pun sama. Itu ke cara sebenarnya Safwan ambil hati mak ayah sebenarnya? Salah satunya bila kita buat video, bila kita menari sama-sama dengan ayah, mak semua. Sambil tu jadi rapat lah, lagi rapat. So hubungan tu lagi kuat lah. Itu yang best lah. Kalau kita tengok pendekatan anak lelaki dan juga anak perempuan ni ternyata berbeza. Masing-masing ada cara tersendiri untuk memikat hati ibu ataupun bapa. Sekejap lagi kita nak tanyakan soalan, tapi sebelum tu kami nak bawakan pemerhatian anda untuk kami kongsikan
pandangan mereka di luar sana. Bagaimana cara mereka pikat hati ibu dan ayah? Pada saya, anak perempuan ni pandai ambil hati ibu dan bapa dia. Dia tahu kita punya perasaan apa semua. Anak lelaki ni pun dia macam dia ambil berat agak tapi dia macam dia relax. Perempuan lah kot. Sebab perempuan kita dia lebih dengan maknya lah kan. Apa-apa hal mesti dia mengadu dengan maknya. Saya rasa anak lelaki untuk mak dan anak perempuan untuk ayah. Saya rasa perempuan lah kot lagi pandai nak ambil hati parents. Mungkin sebab perempuan lebih rapat dengan parents kot compare dengan lelaki. Anak lelaki yang pandai ambil hati ibu bapa. Macam saya ni anak sulung. So saya lebih tahu macam mana nak ambil hati ibu bapa lah. Selalunya anak perempuan. Sebab anak perempuan ni dia selalunya dia manja dan lebih dekat dengan ibu bapa lah. Selepas saya berkahwin, memang saya tetapkan untuk tinggal berdekatan dengan ibu bapa. Sebab kalau kata ada masalah ke kan, kita paling cepatlah untuk sampai dekat mereka. Kalau yang lelaki dia rajin bawa pergi berjalan lah. Yang kalau yang perempuan ni rajin tengok-tengok makcik. Saya akan buat kerja rumah ke yang mana yang membantu dia orang untuk ringankan beban. Jadi kalau ada celebration pun saya akan organise lah. Saya akan buat beforehand lah, before dia orang tahu apa semua kan. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Macam-macam pendapat yang berbeza-beza. Tapi kita nak tanya dekat Encik Amin lah. Macam tadi yang Rina nak tanyakan kan, anak lelaki ni lebih rapat dengan ibu, anak perempuan cara dia approach, cara dia nak ambil hati mak ayah pun berbeza. Dan ada orang kata mungkin anak lelaki ni dia lebih rapat dengan ibu sebab wanita ni sifat dia lebih pemaaf, lebih sensitif dan lebih memahami. Macam mana Encik Amin? Saya suka apa yang Syihan sebut tadi. Sigmund Freud dalam buku dia tentang psikologi disebut sebagai the opposite sexual attraction. Maksudnya ialah anak perempuan biasanya dia akan lebih rapat dengan opposite sex, iaitu ayah lah. Anak lelaki dia akan rapat dengan opposite sex, iaitu ibu dia. Sebab tu antara founding dia adalah ada kalanya, contohnya bila si ayah terlalu rapat dengan mak, kan, maka anak perempuan dia jealous sikit. So dia pergi ngeneng kan. Sayang tak kan. Sama juga anak lelaki bila dia tengok mak dia terlalu rapat dengan ayah, dia pun mulalah orang Jawa kata ngempeng kan. Mula mendekatkan diri. Sebab apa? Dia ada sedikit rasa jealous. Tapi kalau saya, mak ayah saya rapat, saya semangat, saya push. Bagus kan? Of course, apa yang disebut oleh Sigmund Freud tadi, ada perdebatan lah sebab it differ according to culture, cara dibesarkan. Macam saya, mak ayah saya berpisah daripada saya kecil. So saya dibesarkan oleh mak, maka of course saya lebih dekat dengan mak kan. So itu cara saya dibesarkan. Ada juga orang yang mungkin sewaktu kecil bapa dia terlalu garang sungguh. Terlalu garang kan. So dia lebih dekat dengan mak. Kalau ada apa-apa rasa, dia lebih suka dan selesa cerita dengan mak. Dan mak pula dia akan, kalau contohnya anak tak dengar, senjata terakhir dia lah bagi tahu kat ayah. Kan cakap kat ayah, kan ada lagu kan. So bagaimana cara kita mendidik anak itu bergantung kepada situasi semasa. Sebab Sayyidina Umar Khattab kata, didiklah kamu anak kamu ikut zaman mereka. Maksudnya adalah we say the right words to the right person at the right time. Kan? Dia tak boleh cara contohnya kan, macam semua adik-beradik perempuan, dia layan anak lelaki macam layan anak perempuan. Tak kena lah. Ketidak, dia tak selelaki ini. Mungkinlah. So kita kena didik accordingly berdasarkan jantina dan mengikut zaman, dan jangan kita banding-bandingkan anak. The moment kita banding, ketika itulah kita akan create satu rasa tak selesa dalam jiwa anak kita. Tapi kalau Safwan sendiri kan, bila menyentuh tentang nak pikat hati, kadang-kadang apa yang kita boleh nampak satu gambaran situasinya bila kita sebagai anak ada buat silap. Kalau kita ada tergores perasaan ataupun mengecilkan hati ibu dan ayah, teknik ataupun pendekatan yang selalu Safwan rasa paling boleh menangi hati ibu ayah. Apakah rahsia. Kalau
dulu lah waktu kecil-kecil kan. Waktu ini memang waktu 10 tahun lepas lah. Waktu kecil-kecil kadang-kadang kita buat mak saya marah sangat-sangat, ayah saya marah sangat-sangat. Kadang-kadang saya dululah, saya buat surat. Letak bedak tak? Kehadapan ibu ayah. Terus surat. Tapi kalau sekarang ni tak ada buat WhatsApp gitu. lah, tak? Telegram kot. Sekarang ni saya tak suka WhatsApp, saya suka apa-apa kalau Video call. Kalau depan-depan saya akan terus jumpa, saya minta maaf lah. Terus direct lah, tak ada WhatsApp apa. Sebab senang. Bila terjumpa ni kita terus salam. Sebab kadang-kadang kita pun tak sedar apa percakapan kita ni kadang-kadang buat hati mak terguris kan. Betul tak saya kata, bila lelaki dia memang pandai dengan kata-kata. Sebab tu dia boleh tulis surat, ayat pancing. Mak saya sampai sekarang, sebab mak saya dulu dia pernah satu ketika saya ingat dia tengah sedih, dia nangis, dia nangis. Saya tak tidur lagi lah. Saya duduk main-mainan saya. Lepas tu mak saya tanya, dia panggil saya boy masa saya kecil. Boy, why haven't you sleep? Saya kata, I want to take care you. Padahal saya tengah main-mainan je pun kan. Kebetulan jawablah macam tu kan. Mak saya ingat sampai sekarang. So maknanya saya sweet talker pada kecil. Terus mengaku dekat sini. Perasan. Okey, kalau Syiha pula kan, macam mana kalau Syiha dah buat salah dan mak pun terguris, mungkin cara Syiha nak pujuk ibu macam mana? Benda tu yang paling Syah risau sekali kalau buat ni kan. Sebab okey, bila Syah dengan mak dah close, so walaupun macam dia sikit je perbezaan, Syah dah tahu. Mesti ada something yang buatkan dia kecil hati ataupun mungkin dia macam agak kurang gemar apa yang kita terbuat tu dalam kita tak sedar tahu. So kalau mak jom makan, dia takkan bagi tahu. Tapi mak seorang yang sangat, mak Syah ni tak tahulah Syah nak cakap. Dia seorang yang sangat lembut tau. Dia memang untunglah. Tak faham lagi, tak tahu. Bagi tak tahulah, penat duk potong beg ni. So macam Syah akan buat apa tak? Mak satu je senang. Balang sendiri lama. Senang. Okey, kalau mak, jom kita pergi jalan-jalan dekat mall. Syah akan bawa dia tempat yang mak suka pergi. Mak Syiha ni pantang ni mesti duk tengok, duk renyah ni depan TV. Dia kalau ada betul jubah pergi gosok pun jadilah. Gosok jubah nak berkenan kan. Mam ambil beli bagi, okey. Settle. Tapi yang paling penting Syah akan pergi masuk dalam bilik kan. Mak, Syah ada buat apa-apa kau yang bagi mak terasa? Tak ada apalah. Okey, mak minta maaf tau kalau buat apa-apa bagi mak terasa. So benda yang paling Syah risau, takut buat mak kita tersentak kan. Benda tu yang paling Syah risau sekali. Dan Syah akan pastikan setiap hari tu Syah akan tengok mood dia. Kalau ada lain sikit tu Syah akan tanya. Mak tipu ni, jangan tipu abang betul-betul. Siapa buat mak rasa macam ni? Macam tu. Kita punya sayang sampai jangan noti-noti mak. Macam tu. Pesan dekat mak pula. Pesan kat mak dah terbalik pula. So kita sebagai anak dia, Syah percayalah setiap anak dah tahu apa yang parents diorang yang suka. So please take care dan diorang pun akan sedar apa yang kesalahan diorang buat melalui apa cara ibu bapa kita react dengan kita. Kadang-kadang mak dengan ayah ni tak nak, diorang pun pendam juga. Sometimes ada yang pendam sebab mungkin kalau diorang bagi tahu diorang takut nanti benda tu akan jadi lagi besar ke. Sebab parents kan diorang selalu fikir benda yang worst dulu. Diorang risau nanti kan kalau aku bagi tahu nanti gaduh pula adik-beradik. So macam mana? Kita fikir 5 langkah, dia fikir 10 langkah. Betul. Itulah Cik Min, kalau kita tengok Syiha kan, kalau apa-apa mak dia sedih akan bawa keluar jalan-jalan. Kalau Safwan dia main dengan kata-kata. Kenapa bezanya anak lelaki anak perempuan ni cara nak ambil hati mak ayah tu? Bila bercakap pasal perbezaan lelaki dan perempuan kan ada satu buku Men Are From Venus, Women Are From Mars. Nak sebut betapa berbezanya dunia kita kan. So wanita biasanya dalam dia memujuk mak ayah dia menggunakan pendekatan emosi. Dengan cara sentuhan yang Rina sebut tadi. Lepas tu dia guna ayat-ayat tadi semua emotional attachment. Kan? Yang ni kalau lelaki biasanya dia guna joyful, dia guna joy, dia guna kegembiraan. Macam saya kadang-kadang saya pujuk mak saya just kan dulu ada lagu Hindustan ciku nahe kan. Oh, macam mana? Tom. So bila saya cuit mak saya. Dia gelak lah kan. Nak buat macam ni sebelum ni kan. Lagu apa Safwan pula guna untuk pick up mak. So kita bagi joyful macam pick up line. Benda-benda macam tu cara lelaki. Perempuan jarang guna pick up line ni kan. So dengan cara pendekatan begini, inilah yang membuatkan ibu bapa jadi gembira. Tapi janganlah ambil sebiji. Contohnya
ada penonton tahu dah mak dia ni jenis memang jenis serius. Lepas tu pergi buat lawak macam tak kenalah. dia macam apa doktor kata diagnose before you prescribe. Kena pasti sakit apa dulu baru bagi ubat. Sudah tahu dah mak kita macam ni, kita guna cara lain. Tak kenalah. Takut tak kena gaya pula. Macam kecil-kecil lah. Kita je tahu betul. Kita tengok macam mana jatuh bangun dia. Lepas situ kita tahu tak mana nak pujuk, tak mana tak pujuk. Betul. Safwan, salah satu perkara yang paling membuatkan anda gembira bila pandai ambil hati ibu bapa ni, apa perkara yang paling senang bila tengok reaksi wajah ibu dan ayah? Okey, macam saya sebab dulu saya student je, selalu minta duit kat mak kan. Tapi bila dah kerja sendiri kan, bila dah ada pendapatan sendiri, jadi bila first kita bagi kita punya rezeki tu dekat mak, kita share dengan mak. Betul bila mak pun happy, sampai pernah menitiskan air mata, kita rasa macam ya Allah. Kadang-kadang amount tu biasa je, tapi untuk mak tu dia rasa macam bersyukur sangat. Saya pun macam sonok lah, macam momen tu dia macam best lah. Syiha, orang kata kalau nak cari bakal suami, cari yang tengok cara dia jaga mak dia. Betul. Saya sangat setuju apa diperkatakan. Dengan kata kerajaan dah benarkan kenduri kan? Kalau Syiha, apa yang menggembirakan hati Syiha bila dapat pikat hati ibu ini dan melihat sendiri reaksi ibu di depan mata dengan kegembiraan yang diberikan? Apa yang Syiha rasa paling happy bila tengok wajah mak? Okey, satu je. Syiha paling happy kalau tengok bila Syiha bangun tidur tu. Kadang-kadang bila bangun tidur kan tengah duk berlemoy lagi kan. Okey, faham kan berlemoy? Berlemoy. Kalau KL mungkin berlemos. Okey, so kalau mak Syiha kalau dia bangun tidur tu, kalau mak macam, "Hai Syiha, selamat pagi. Papai." Mak akan sebut macam tu tau. Mak dengan Syiha kepala kita orang sama. Sorry mak lah. Kita orang Syiha akan ajar mak satu, kita kena ikut trend. Betul. Very trending. Ajar mak trend tau. Mak bangun-bangun pagi, kita mesti macam, "Hai mak, papai." So mak pun macam, "Papai." Oh yes. My mum dalam mood yang okey. Maknanya Syiha okey. So benda tu kalau tengok mak senyum, Syiha dah okey. Kalau tengok mak macam mandom. Mandom tahu? Tahu juga. Mandom kan. Kalau KL mungkin mandem. Bukan dah. Okey, mandom je. So Syiha macam, "Mak sihat ke tak? Tak sihat ke?" Kalau tak sihat macam mana pun Syiha akan bawa pergi klinik. Dan mak dengan ayah kita pula kalau nak pergi klinik tu lah mereka paling tak mau sekali tu. Syiha pakat dengan doktor nak abang bagi. Tengok bagus tak? Pakat dengan doktor ni, telefon doktor ni supaya itulah cara-cara kita untuk kita nak orang kata apa, nak treat ibu dan ayah kita kalau nampak diorang tak sihat ke apa. Kita sebagai anak kena spend time macam mana pun. Jangan bagi alasan busy ke apa ke, okey? Okey, itu dia dari Syiha. Ya, faham lah. Panjang pula. Encik Amin, secara ringkas dia lah, kenapa pentingnya untuk anak-anak ni ambil hati ibu bapa? Dahsyat kat soalan tu kan? Oh, dahsyat. Seorang ibu kuasanya adalah terletak pada doa. Maka sebagai apa yang dia doakan bergantung kepada bagaimana kita melayan mereka. Selagi mana mereka ada hayat, berilah layanan terbaik. Janganlah kita menyesal bila dia sudah tiada. Tiada lagi doa daripada seorang ibu. Baik. Dalam maksudnya dan pastinya memberi impak, kita sebagai anak harus mengetahui bagaimana cara untuk kita ambil hati ini, bukan sekadar untuk kita menggembirakan mereka, tapi mereka syurga kita yang pastinya doa mereka itu amat penting untuk kita. Terima kasih nak ucapkan kepada Syiha. Sama-sama, terima kasih juga Safwan dan juga Encik Amin. Perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita tunggu gosip baru lepas ni. Ingat jumpa Mak Syiha Papa. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Jumpa lagi. Papa.